Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar semua murid-murid? Moga-moga semua ceria-ceria selalu. Dan insya-Allah hari ini mata pelajaran yang pertama yang kita akan belajar pada hari ini melalui sistem pengajaran dan pembelajaran secara di rumah PDPR, iaitu mata pelajaran berkenaan mata pelajaran ibadah, yang mana kita akan belajar dalam mata pelajaran ibadah pada hari ini berkenaan dengan azan dan juga iqamah. Azan dan iqamah. Ini pelajaran yang akan kita pelajari bagi tahun 4 yang Ustaz akan sampaikan sebentar lagi pada hari ini. Okey. Azan dan iqamah ini merupakan satu syiar dalam agama kita untuk melaksanakan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, apa maksud pengertian azan tu sendiri? Pengertian azan, kalimah azan itu pada bahasanya maksud kalimah tersebut adalah seruan atau pemberitahuan. Itu kalimah azan. Menyeru, memberitahu sesuatu lah. Apa pengertian azan yang kita nak pelajari pada hari ini, yang dikehendaki dalam pelajaran kita pada hari ini, iaitu lafaz-lafaz tertentu untuk memberitahu masuknya waktu solat fardu. Ini pengertian azan yang kita nak belajar pada hari ini, iaitu azan itu lafaz-lafaz yang tertentu yang diucapkan oleh muazzin, oleh orang yang melakukan azan, tujuannya untuk memberitahu masuknya waktu solat fardu. Untuk memberitahu masuknya waktu solat fardu. Ini menunjukkan azan ini berlaku untuk solat fardu sahaja, tidak berlaku untuk solat sunat. Untuk solat sunat, azan yang dilakukan oleh muazzin. Maknanya bila dengar sahaja laungan azan, lafaz-lafaz yang menggunakan lafaz-lafaz yang telah ditentukan, maka menunjukkan, bila dengar sahaja laungan azan menunjukkan tanda masuknya waktu solat fardu. Okey, jelas? InsyaAllah. Seterusnya kita tengok apakah pengertian iqamah pula. Perkataan iqamah itu sendiri dimaksudkan kalimah iqamah pada bahasanya iaitu mendirikan. Iqamah, qiyam, mendirikan. Itu maksud kalimah iqamah. Yang dimasukkan dalam pelajaran kita pada hari ini pada istilahnya, iaitu iqamah adalah lafaz-lafaz tertentu untuk segera mendirikan salat fardu. Bila dengar laungan iqamah yang menggunakan lafaz-lafaz yang tertentu, ini menunjukkan salat fardu tersebut nak didirikan, nak dilaksanakan. Dilaksanakan. Itu beza antara azan dan iqamah. Maknanya sebelum iqamah dilakukan azan, kemudian selepas azan baru dilakukan iqamah, kemudian baru dah solat fardu tersebut. Kalau azan adalah laungan untuk mengajak orang datang untuk solat dan juga memberitahu maksudnya waktu solat, berbeza dengan iqamah. Laungan iqamah adalah nak menandakan solat fardu nak dilaksanakan. Seterusnya, kita lihat apa hukum azan dan iqamah ini. Bila kita lakukan azan dan juga iqamah, apa hukum dia? Hukum untuk kita lakukan azan dan iqamah ini, hukum dia adalah sunat muakkad. Sunat yang sangat dituntut untuk semua solat fardu. Untuk semua solat fardu sahaja. Maknanya orang yang melakukan laungan azan dan iqamah, dia mendapat pahala sunat. Bagi orang yang tidak melakukan azan dan iqamah sebelum dia melakukan solat fardu, maka tidak ada ganjaran pahala, termasuk di kalangan orang yang rugilah. Walau bagaimanapun, solat dia tetap sah kalau dia tidak melakukan azan dan iqamah. Mana lebih baik kita sebelum melakukan solat fardu, kita melakukan azan, kemudian kita iqamah, barulah kita mendirikan solat fardu. Azan dan iqamah ini hanya untuk solat fardu sahaja. Solat fardu. Dan solat
yang dilaksanakan sama ada secara berjamaah, kita melakukan secara berjamaah ataupun secara perseorangan, sunat untuk kita lakukan azan dan iqamah. Kalau sembahyang berjemaah, kita dahulukan dengan azan dan iqamah. Begitu juga bagi orang yang sembahyang perseorangan, juga disunatkan untuk dia azan dan iqamah sebelum dia mendirikan solat fardu tersebut. Dan azan dan iqamah ni mestilah dilakukan dalam bahasa Arab saja. Dalam bahasa Arab saja. Itulah beberapa perkara yang kita boleh pelajari pada hari ini. Moga-moga kita dapat manfaat berkenaan dengan azan dan iqamah, pengertian azan, pengertian iqamah, dan juga hukum azan dan iqamah itu dilakukan sebelum kita solat fardu, sama ada di rumah ataupun di masjid. Lebih-lebih lagi dalam musim PKP ini, sama-sama kita laksanakan ibadah sunat ini. Kita lakukan azan dan iqamah sebelum kita melakukan solat fardu di rumah kita. Sekian, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Moga-moga memberi manfaat. Jika ada soalan, bolehlah bertanya dalam grup WhatsApp yang disediakan, insya-Allah. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.